Sebelum itu, salam sejahtera saya ucapkan. Oke, saya wakil daripada kumpulan kami akan membentangkan tugasan kami, yaitu Kesatuan Sekerja. Kesatuan Sekerja merupakan suatu bentuk pertubuhan dalam trade pekerjaan atau industri tertentu, yang mana badan ini berfungsi sebagai badan yang menjaga dan melindungi pekerja atau anggotanya demi menjamin hak dan faedah pekerja. Kesatuan Sekerja juga berfungsi sebagai orang tengah, yang mana kesatuan ini menyelesaikan masalah di antara pekerja dengan majikan. Akta Kesatuan Sekerja 1959 mendefinisikan Kesatuan Sekerja sebagai apa-apa gabungan pekerja atau majikan yang menjadi pekerja di mana tempat bekerjanya adalah di Malaysia Barat, Sabah, Sarawak, mengikut mana yang berkenan. Oke, maksudnya di sini sebuah organisasi itu adanya pekerja dan majikan. So, tidak kisahlah organisasi itu bersifat sementara atau tetap. Organisasi itu bebas mengikuti atau menjadi ahli Kesatuan Sekerja. Oke, berikut merupakan akta yang berkaitan tentang Kesatuan Sekerja, yang mana setiap akta memperuntukkan kelebihan tersendiri. Contohnya Akta Perhubungan Perusahaan 1967 memperuntukkan jaminan hak pekerja. Oke, secara ringkasnya berikut merupakan sejarah penubuhan Kesatuan Sekerja, yang mana Kesatuan Sekerja ini bermula di Britain dan mula mendapat hak pada tahun 1915. Seterusnya menjadi ikutan di seluruh dunia sehingga kini. Undang-Undang Kesatuan Sekerja yang pertama telah diluluskan pada tahun 1940 di negeri Selat dan negeri-negeri Melayu bersekutu. Pada tahun 1946, enakmen Kesatuan Sekerja 1940 dilaksanakan dan dikuatkuasakan ke seluruh tanah Melayu. Kerajaan British pada akhirnya membuat beberapa pindaan ke atas enakmen Kesatuan Sekerja. Oleh itu, Akta Kesatuan Sekerja 1959 digunakan oleh kesemua kesatuan di seluruh semenanjung Malaysia dan kemudian diperluaskan ke Sabah dan Sarawak. Oke, secara umumnya fokus Kesatuan Sekerja ini diorang memperjuangkan hak-hak pekerja. Tetapi peranaan Kesatuan Sekerja ini adalah mengikut kesatuan masing-masing. Contohnya Kesatuan MTUC, mereka lebih tertumpu kepada hak gaji minimum, hak pekerja, pembangunan kemahiran dan buruh asing, piawaian keselamatan dan kesehatan pekerja, dan yang terakhir adalah kumpulan wang simpanan pekerja. Secara lazimnya, mereka yang mengikuti Kesatuan Sekerja ini mempunyai motif tersendiri. Contohnya motif ekonomi, motif sosial, dan perlindungan hak. Bagi mereka yang bermotifkan ekonomi, apabila mereka menyertai Kesatuan Sekerja ini, kehidupan mereka akan menjadi lebih baik karena mereka dapat apa yang diinginkan. Dengan kata lain, menyertai Kesatuan Sekerja ini, mereka dapat memperbaiki syarat-syarat perkhidmatan pekerjaan yang lebih baik. Oke, seterusnya mereka mahu menikmati keistimewaan yang ditawarkan oleh setiap kesatuan, seperti mana yang telah ditawarkan oleh Kesatuan MTUC, yaitu hak pekerja, gaji. Dari segi motif sosial ini pula, individu yang mengikuti kesatuan, mereka akan merasa diri mendapat sokongan dan bantuan dari segi keperluan untuk dipunyai dalam kumpulan, serta pengaruh rekan sejawat, dan memperlihatkan daya kepimpinan. Pada masa yang sama, mereka mengikuti Kesatuan Sekerja ini disebabkan perlindungan hak. Ini karena apabila kita mengikuti Kesatuan Sekerja, segala permasalahan seperti diskriminasi, eksploitasi, dan layanan yang tidak baik di tempat kerja dapat dielakkan. So, dengan keistimewaan ini,
segala keadilan pekerja dapat ditegakkan, so mereka lebih suka untuk mengikuti kesatuan sekerja. Di samping itu, kesatuan sekerja mendapat halangan daripada majikan. Ini karena kesatuan sekerja memperjuangkan hak pekerja. So di sini apabila kesatuan ini memperjuangkan hak pekerja, maka segala gaji pekerja akan dapat ditingkatkan. So di sini dia lebih kepada kerugian bagi pihak majikan. So dengan isu ini majikan menentang kesatuan sekerja. Dari sudut pandangan majikan pula, kesatuan sekerja ini adanya pro dan kontra. Dari sudut negatif, majikan memandang kesatuan sekerja ini membebankan mereka disebabkan tuntutan mereka kepada gaji pekerja. Dari sudut positif pula, wujud kerjasama di antara kesatuan sekerja dan majikan. Ini karena kerjasama akan membantu golongan pekerja dan majikan meningkatkan kualiti dan produktiviti organisasi masing-masing. So di sini akan mewujudkan situasi menang-menang yang mana keuntungan kepada organisasi juga keuntungan untuk pekerja. Seterusnya, strategi majikan untuk menghalang tindakan kesatuan. Di sesetengah negara, ada majikan berpendapat bahwa tindakan kesatuan sekerja akan mencemarkan imej majikan. So, bagi mengelakkan perkara ini berlaku, majikan bertindak dalam membayar gaji dan faedah yang lebih baik, serta pelaksanaan polisi sistem yang lebih efektif bagi memupuk perasaan dan percaya pekerja terhadap organisasi. Jadi ini adalah contoh yang berlaku di Malaysia, yang mana majikan menghalang pekerja untuk masuk ke satuan sekerja. Jadi majikan itu akan membayar gaji yang berpatutan, memberi hikmat nasihat kepada pekerja yang bermasalah, menyediakan persekitaran tempat kerja yang bersih dan selamat, menjaga kebajikan sekaligus menyediakan kemudahan pengangkutan percuma pergi dan balik untuk pekerja. Jadi semua ini dilakukan oleh majikan untuk menjaga kebajikan pekerja supaya pekerja tidak memasuki kesatuan sekerja. Dan ini adalah prosedur penubuhan kesatuan sekerja yang mana pendaftaran menurut Seksyen 8 Akta Kesatuan Sekerja. Setiap kesatuan mestilah didaftarkan menurut undang-undang dalam tempoh 1 bulan ia ditubuhkan. Permohonan mestilah dikemukakan kepada ketua pengarah yang akan memutuskan sama ada kesatuan tersebut boleh didaftarkan atau sebaliknya. Bagi tujuan pendaftaran ini, setiap permohonan mestilah ditandatangan oleh sekurang-kurangnya 7 orang anggota kesatuan. Setiap permohonan mestilah disertakan bersama yuran yang ditetapkan dengan satu salinan bercetak berkenaan kaedah atau peraturan kesatuan yang ditandatangani oleh anggota kesatuan yang membuat permohonan tersebut. Di samping itu, maklumat lain yang perlu disertakan adalah seperti nama, jawatan, dan alamat ahli-ahli yang membuat permohonan. Selain daripada itu, ketua pengarah juga berhak menolak pendaftaran kesatuan sekerja sekiranya dia berpendapat bahwa kesatuan sekerja itu akan menyalahi undang-undang, kesatuan sekerja gagal mematuhi akta dan peraturannya, tujuan kaedah dan keanggotaan kesatuan sekerja bercanggah dengan peruntukan akta dan peraturannya, nama kesatuan sekerja itu sama ada hampir atau sama dengan nama kesatuan sekerja yang lain, dan tidak diingini melainkan nama itu dapat diubah dan diterima oleh ketua pengarah. Pada masa yang sama, kesatuan sekerja yang didaftarkan juga boleh memohon kepada ketua pengarah supaya membatalkan kesatuan tersebut. Ketua pengarah juga dalam hal-hal tertentu berhak membatalkan kesatuan sekerja atas alasan yang dinyatakan di bawah Seksyen 15, yaitu apabila pengakuan pendaftaran diperolehi dengan cara yang salah atau menipu, tujuan dan kaedah kesatuan sekerja menyalahi undang-undang, kesatuan sekerja digunakan bagi tujuan yang menyalahi undang-undang, kesatuan sekerja melanggar peraturan akta kesatuan sekerja, uang kesatuan sekerja dibelanjakan bagi tujuan yang bertentangan dengan undang-undang, dan kesatuan sekerja sudah tidak wujud lagi.
Dan ini adalah hak ahli kesatuan sekerja di bawah Akta Perhubungan Industri 1961. Majikan tidak berhak meletakkan sebarang syarat dalam kontrak pekerjaan bagi menghalang pekerjanya daripada memasuki kesatuan sekerja. Majikan tidak berhak menolak pengambilan seorang pekerja atas alasan dia adalah ahli atau pegawai kesatuan sekerja. Majikan tidak sepatutnya melakukan diskriminasi pekerja, contohnya dalam hal kenaikan pangkat atas alasan dia adalah ahli atau pegawai kesatuan sekerja. Seorang pekerja tidak boleh dipecat dengan karena ia melibatkan diri dalam kesatuan sekerja atau aktivitinya. Dan majikan tidak boleh mendorong seseorang supaya berhenti daripada menjadi ahli atau pegawai kesatuan sekerja. Apabila hak pekerja di bawah peruntukan ini diganggu, maka pekerja tersebut boleh mengemukakan aduan di Jabatan Perhubungan Perindustrian untuk siasatan. Bagi pekerja yang berumur 16 tahun ke atas tetapi di bawah umur 18 tahun, undang-undang menetapkan pekerja itu boleh melibatkan diri dalam kesatuan sekerja tetapi tidak berhak dalam mengundi setiap keputusan yang dibuat kesatuan. Contohnya, mogok dan tutup pintu atau perkara yang berkaitan dengannya, membuarkan kesatuan sekerja atau persekutuan yang berhubung dengannya, serta memindah kaedah kesatuan sekerja yang mengakibatkan tambahan kepada liability anggota untuk mencarum atau mengurangkan faedah yang sepatutnya. Jadi ini adalah kelayakan bagi seseorang untuk menjadi pegawai kesatuan sekerja. Yang pertama, seseorang itu hendaklah warga negara Malaysia, bekerja sekurang-kurangnya 1 tahun dalam mana-mana penubuhan, trade pekerjaan atau industri, bukan pegawai atau eksekutif kesatuan sekerja yang pernah dibatalkan atau ditarik balik pendaftaran menurut undang-undang, bukan pekerja atau memegang jawatan dalam parti politik, tidak disabitkan dalam pecah amanah, dan bukan seorang yang bankrupt. Sumber kewangan kesatuan. Wang dan akaun kesatuan sekerja biasanya mengenakan yuran tertentu kepada anggotanya. Wang ini perlu digunakan bagi tujuan kesatuan sebagaimana yang disarankan oleh Akta Kesatuan Sekerja 1959. Antara tujuan itu adalah pembayaran gaji, allowance dan perbelanjaan pegawai, kos dan perbelanjaan pentadbiran, pendakwaan atau pembelaan prosiding undang-undang yang berkaitan dengan kesatuan, pempasan kepada anggota yang mengalami kerugian akibat pertikaian perdagangan yang sah di sisi undang-undang, pengendalian pertikaian perdagangan yang tidak bercanggah dengan undang-undang, allowance kepada anggota kesatuan dan tanggungan mereka akibat kematian, kemalangan, penyakit atau tiada pekerjaan. Dan ini adalah isu terkini dan perbandingan dengan negara maju yang lain. Persekutuan Majikan Malaysia telah menganggarkan seramai 100,000 pekerja bakal diberhentikan sekiranya penularan virus COVID-19 berlarutan sehingga penghujung tahun 2020. Kongres Kesatuan Sekerja Malaysia memaklumkan mereka menerima aduan yang mengatakan ada majikan memaksa pekerja mengambil cuti tahunan atau cuti tanpa gaji. Majikan yang gagal mematuhi garis panduan dalam pengendalian isu berhubung penularan COVID-19 di tempat kerja boleh dikenakan hukuman mengikut Akta Kerja 1955. Dan majikan wajib membayar gaji penuh kepada pekerja sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan berkuat kuasa. Terdapat beberapa langkah yang boleh diambil oleh pihak majikan bagi mengurangkan kos dan mengelakkan pemberhentian pekerja. Contohnya, menghadkan kerja lebih masa, mengurangkan hari-hari bekerja dalam seminggu atau mengurangkan bilangan kerja seminggu, membuat sistem penggiliran bekerja di pejabat dan bekerja dari rumah, dan mengurangkan waktu bekerja harian. Perbandingan isu dengan Singapura. Pandemik COVID-19 memberikan kesan yang begitu besar kepada ekonomi setiap negara termasuklah Singapura. Nadi ekonomi atau sektor perdagangan dan pelaburan adalah terjejas teruk. Meskipun begitu, Singapura cuba sedaya upaya untuk menjaga kebajikan rakyatnya di tengah-tengah pandemik COVID-19.
Hubungan rapat tiga pihak antara majikan, pekerja, dan pemerintah membantu Singapura untuk mengatasi cabaran ini. Pihak berkuasa Singapura juga mewajibkan pekerja untuk mengambil cuti tanpa gaji. Dan bagi mereka yang tidak mempunyai jumlah cuti yang cukup, mereka perlulah berkurung di rumah dan tidak boleh keluar rumah selama 14 hari. Bagi mereka yang gagal mematuhi peraturan ini, mereka akan didenda dan segala keistimewaan yang diberikan kepada majikan akan digantung. Secara kesimpulannya, peranaan kesatuan sekerja adalah penting dalam menjaga kepentingan tiga pihak, yaitu pekerja, majikan, dan kerajaan. Mereka sewajarnya dihargai sebagai rakan kemajuan dan perlu dilayan berdasarkan pengiktirafan dan status mereka dalam masyarakat. Kesatuan sekerja yang wujud di negara ini perlulah bersatu padu dan mengelakkan pertelingkahan sebagaimana yang terjadi dalam perlantikan wakil ke persidangan pertubuhan buruh antarabangsa seperti tahun-tahun sebelumnya. Sekian daripada kami, dan saya berharap video ini dapat membantu Anda semua untuk mengetahui serba sedikit tentang kesatuan sekerja. Sekian dan terima kasih.